Okey, Assalamualaikum. Saya bersama Umi Aida, Datin Sri Umi Aida. Okey, ni tak nak Tak payah panjang-panjang. sikit. Alright. Lakonan tak banyak sekarang kan. So, saya nampak lebih kepada seminar. Macam mana boleh change cara itu? Macam ni, Abi. Siapa kata lakonan tak banyak? Lakonan untuk karakter yang bagus tu tak banyak. Oh, pandai. Jadi, sebab tu saya tak berlakon. Okey. Kalau ada karakter-karakter yang bagus, maka saya akan berlakon. Dan saya pun baru habis selesai berlakon beberapa series untuk stesen TV. Dan ada juga untuk pay TV yang mana mempunyai karakter yang bagus dalam cerita tu. Jadi kalau kata saya tak berlakon itu salah. Kalau saya rehat tu mungkin karakter banyak yang tak bagus. So, tahap ni sekarang ni untuk boleh memilih lah. Bukan cakap boleh memilih sebab daripada dulu lagi memang saya memilih karakter. Sebab tu saya jarang untuk dapat nampak di TV kerana memang saya memilih. Untuk saya bercinta dengan sesuatu watak saya memilih. Apakah okey? Bukan sahaja untuk bercinta dengan watak, untuk bercinta dengan tim itu juga saya memilih. Saya memang memilih. Patutnya macam tu pelakon untuk kena memilih. Ya, kalau you nak karakter yang bagus untuk challenge yourself juga when it comes to acting, macam mana punya level yang you nak. Kalau you melakonkan watak yang sama saja dengan tim yang mungkin tidak mencabar untuk pembikinan itu pun, maka you akan di situ saja. Tapi kalau nak memilih nanti tak ada job ni. Yelah, kadang-kadang memilih itu tak ada job. Tetapi pada saya, Alhamdulillah, sepanjang saya bergelar anak seni, yang saya memilih itu yang saya akan ada lebih job. Oh, I see. Yang mana bila watak heavy je Umi Aida, bila watak ini je Umi Orang Aida, bila watak ini je Umi Aida, bila watak cerita zaman dulu-dulu kala Umi Aida, watak menangis Umi Aida, watak heavy saja Umi Aida. Tapi Mak Chun tak heavy sangat kot. Manisah tu. Itu light, manja-manja itu. Melarikan Sometimes kita kena larikan diri daripada serius kepada humor juga. Tapi walaupun nampak lawak tu orang ingat Manisah kan? Nampak orang tetap ingat Manisa kat situ. Alhamdulillah. Okay. Ni soalan saya nak jam sikit. Antara Embun, Dukun, Lieutenant Adnan. Saya ambil 4. Satu lagi, apa saya tulis tadi? Puaka Tebing Biru. Okey. Itu kan Osman Ali. Mana yang memberi impact untuk seorang Umi Aida? Semua karakter memberi impact pada saya sebab semua karakter berbeza-beza. Baik dari segi Embun seorang wanita pejuang, gadis remaja yang bercinta dan memperjuangkan cinta dia dan negara. Itu satu permainan yang berbeza. Dukun seorang yang sangat selfish. Jadi watak yang berbeza, permainan yang berbeza. Dan Puaka Tebing Biru. Puaka Tebing Biru dah di alam yang berbeza. Bukan alam kita lagi dah. Jadi berbeza juga tu. Yang satu siapa? Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan tu kecil watak tu. Kalau boleh masa tu nyesal tak cakap kan. Uncle Abang Aziz Osman cakap besarkan sikit watak Safia tu kan. Dia seorang isteri yang juga berjuang untuk support suami dia untuk terus berjuang. Jadi cuma peranan tu kecil je. Jadi geram lah kadang-kadang. Macam tak lepas. Tak lepas. Jadi dia skop yang kecil. Kalau saya bijak masa dulu tu akan cakap besarkan sikit skop tu. Untuk dari lakonan memori sampai sekarang, puas tak menjadi Umi Aida? Sebagai anak seni, satu sebagai human, manusia. Memanusiakan Umi tak? Alhamdulillah, sebenarnya lakonan ini memang adalah guru kehidupan, guru dalaman kita kerana kita menjadi manusia yang begitu dan kita memahami manusia begitu. Dan kita akan lebih alert untuk ada ekstra untuk belajar pula manusia sekitar kita. Melalui karakter-karakter. Sebab sebagai pelakon pada awal kemunculan saya tu, part of training untuk menjadi pelakon yang bagus adalah setiap hari saya berbeza-beza watak untuk saya bawa dalam kehidupan saya. Walaupun tak ada kamera, bukan depan kamera, belakang kamera. Oh, berlakon juga belakang kamera? Belakang juga. Kat rumah sendiri menjadi manusia yang macam itu, macam ni. Jadi bila mendapat offer, saya senang. Saya dah ada disk saya yang saya boleh ambil je. Disk tu, okey, ini. Warnakan dengan mudah. Jadi tinggal di lokasi tu ataupun untuk kita nak touch up watak itu, kita warnakan sikit-sikit habit dia atau gesture yang perlu ada untuk karakter itu. Okey. Cara Umi ni agak detail dan untuk as a pelakon anak seni.
adakah timbul suara-suara kata ni antara pelakon-pelakon cerewet? It's fine. Kalau kata saya cerewet, ya, saya It's memang cerewet. Sebab when it comes to kerja, saya memang cerewet. Kerana untuk melahirkan sesuatu watak yang bagus, saya cerewet. Ya, saya cerewet. Saya akan buat homework yang betul-betul detail dan saya nak saya sparring dengan pelakon yang sama juga take serious dengan watak yang diorang buat. Begitu juga Betul. dengan department-department lain. Dia tidak boleh dalam sesuatu lakonan movie atau cerita yang bagus, bukan seorang saja yang bawa. Dia harus semua. Teamwork. Teamwork. Jadi saya believe teamwork itu sangat memainkan peranan penting yang memberi kerjasama yang sama level dengan yang kita buat. Contoh, maksudnya bestnya dalam filem ini atau dalam produksi ini yang you pernah lalui. Dukun, Tell me. Dukun, Embun, semua. Apa yang best dukun tu? Dukun itu, of course, sebelum masuk set pun kita orang dah rehearsal dan buat research. Yang sampai begini saya harus membaca research tu. Oh, Berkenaan dengan watak yang saya akan bawa. Dan saya berjumpa dan tanya dan sikit dan bermain dengan binatang yang saya tak suka. Kan? Macam ular tu jadi rasa macam BFF dengan dia. Setiap hari bangun tidur je jumpa dia. Sebelum tidur jumpa dia. Jadi agak daring lah permainan itu. Dengan ular. Ada unsur mistik jin kat situ kan. So, faham. Saya berada di scene di penjara Pudu ketika itu. Umi yang kena merangkak. oh, you tengok. Tak penat as a Diana Dahlan. Bila kita buat sesuatu dengan cinta, the energy is there. Untuk you deliver sesuatu karakter dengan cinta pun dia akan lahir, dia akan keluar. Tetapi kalau dalam malas aku buat because of duit atau nak popular ke apa benda, so benda 100% tidak akan keluar. Tetapi kalau you love that character, you tahu macam mana nak bawa karakter ni, message yang nak disampaikan macam ni, shooting sampai 3-4 pagi pun rasa tak penat. Rasa nak buat lagi dan buat lagi. Dan hasilnya Dan best actress. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teamwork saya semua. Semua department memainkan peranan penting. Yang mau cantik, lighting mau cantik, gerakan itu mau cantik, director idea-idea yang memang nak merangkak tu masya-Allah punyalah susah masa tu dengan bila tengok hasil tu kita sendiri macam Tak nampak stand apa? Becky tak nampak. Dia Okey, nampak macam mana dia boleh bangun dengan kaki yang macam tu kan. Okey. Apa lagi yang Umi Aida mahukan dalam industri? Sekarang saya, yelah Abi, umur pun tinggal sisa-sisa je Abi. Apa sangat tak mahukan kan. Mana tahu? Kan. Nothing too late. Itulah, cuma yelah macam dukun tu masa sepatutnya keluar momen tu tapi keluar lambat dan tak expect dia akan keluar juga. Itu satu benda yang bila nak keluar tu terkejut juga kan. Dan era yang berbeza, dan kalau masa dia keluar ketika yang dirancangkan memang pasaran dia sampai ke luar negara. Okey. Memang plan dipasarkan luar negara. Jadi rezeki yang Allah bagi bukan di situ, di sini yang di siang itu. Kerana takut nanti mungkin saya riak masa tu. Yang dah menjadi manusia yang macam mana saya tak tahu. Kan aturan dia kan lebih baik. Jadi aturan yang gitu lebih cantik. Jadi tak adalah penyesalan apa-apa. Cuma happy juga Embun, walaupun Embun masuk dekat festival Asia, dapat masuk final pun dah syukur Alhamdulillah. Dapat top 3 tu. Tapi untuk top 3 Asia Pacific kan? Asia Pacific itu macam Masya Allah. Cuma naklah genggam tu. Macam betul. siapa pun akan buat sesuatu kerja yang serius dan ni akan nak genggam untuk Asia. Itu saya tak ada. Itu satu satisfaction yourself. Satu satisfaction for myself. Mungkin juga kebanggaan satu kepada negara. But ni soalan juga saya suka tanya, pemegang trofi terbaik ini. Kemana trofi itu yang boleh membawa seseorang itu? Trofi itu tidak membawa seseorang itu, tetapi trofi itu hanya meletakkan nama you di dalam catatan yang you telah menang sebagai sejarah. Itu sahaja. Tetapi sebaliknya you tidak boleh berpijak di atas trofi itu forever. Yang merasa you hebat. Akhirnya you akan tenggelam. Bukankah boleh jadikan tiket ke Hollywood misalnya? Trofi itu hanya sebagai nama catatan itu dan you have to put aside.
That your achievement in life. Achievement tu itu saja, itu je, bukan satu kebanggaan you I'm the best actress so please respect me. Tak ada, Boleh tak? No, bukan. Kalau itu you punya attitude, you sendiri akan tenggelam dalam Menggali lubang sendiri lah tu. keriakan itu. Astagfirullahalazim. Tapi mengakui kemampuan itu is okay. Kemampuan untuk kita melakukan watak yang heavy is okay. You tahu kekuatan you untuk this character I boleh bawa. Itu perlu kepada seorang pelakon. Oh, takutlah nak bawa. Then you akan weak. You tidak mampu untuk bawa. Tapi kalau you kena ada confident untuk meyakinkan membawa watak itu dan mewarnakan dengan unik. So maksudnya dari awal you have to like positif dah. Positif. You can do it, right? Yeah. Okay. Selain Umi, Positif dan juga untuk membawa watak berlakon ni, kalau kita tengok sekarang lakonan itu hanya sekadar lontaran. Dia tidak ada keunikan dalam lakonan. hanya lontaran dialog. Lontaran dialog dan reaction atau karakter watak itu tidak begitu detail. Dia hanya, you boleh cari siapa-siapa untuk berlakon. Okay. Because maybe media sosial sekarang ni semua nak populariti apa semua. So melalui itu dah boleh digelar pelakon. It's fine. Memang kita mahu bakat-bakat baru. Tetapi bakat-bakat baru juga harus ambil inisiatif untuk menjadikan diri dia sebagai seorang pelakon yang benar-benar boleh berlakon. Bukan sekadar ambil dialog dan lontar-lontar, view I tinggi. Selalu macam itulah. Jadi industri akan sakit. Kita akan menghasilkan pelakon-pelakon yang sakit. Untuk apa? Kita mahu pelakon-pelakon yang benar-benar bergelar pelakon yang boleh membawa watak. Apakah Umi sudah nampak kesakitan itu untuk industri? Saya boleh katakan ya. Sakit. Sakit. Kesian. Sebab bakat-bakat yang ada tidak dinaikkan lagi dah. Ia sudah menjadi sampingan saja. Tetapi yang zero knowledge tentang acting dan view yang banyak dan diangkat begitu tinggi. Sebab saya tengok Sarah Tasha pun lebih pada kosmetik je. Not in inner. Yeah. Dia lebih surface je. Tapi itu yang bukan ke industri nak. Maksudnya saya TV station ataupun audience sendiri nak yang kosmetik. Boleh. Memang semua nak benda tu. Tak salah. Sebab kita nak buka TV, kita nak tengok, I suka dia handsome. I suka dia cantik. It's fine. Tetapi pelakon-pelakon yang begitu, yang dapat tu, ada inisiatif untuk memantapkan. Tidak salah. Saya kata, it's okay. Era berbeza. Jadi kita kena accept benda tu. Cuma, tanggungjawab kepada orang yang telah diangkat level tu, ada sikit inisiatif untuk mantapkan dalam lakonan. Patutnya upgrade diri, dah diberi peluang berada dalam industri. Ya. Alright. Siapa Umi ada lagi selepas ini? Maksudnya yang boleh membawa karakter-karakter yang Umi boleh nampak. Yang good. Balqish. Oh. Alright. Puteri Balqish. Puteri Balqish sangat talented. Sangat talented. Saya baru habis syuting dengan dia untuk PayTV punya produk. Dan memang dia sangat talented. Dan saya cakap dekat dia, Puteri Balqish, tolong jangan break. Lama sangat you break hari tu. Betul, ingatkan dia dah. Sama sangat you break. Lepas tu cakap, ibu kan Balqish tak sihat, sakit. Okey. Tapi this time, tolong jangan break. All out. Please. Tapi, because dia mempunyai ilmu lakonan dia adalah kehidupan dia. Dari bawah. Dalaman dia sangat-sangat kuat. Mata lakonan dia tak menipu. Jadi sebab dia mempunyai, macam saya cakap, kehidupan dia adalah lakonan dia. Orang yang melalui kehidupan fasa yang sangat susah, emosi yang turun naik, dia akan menjadi pelakon yang baik. Lebih mudah untuk membawa watak berat sangat senang. Wah. Selain Puteri Balqish? Ni yang muda-muda macam ni lah. Ya, tak tahulah. Maksudnya, mungkin you can say that pelapis now. Okay. Sebab saya nampak sangat lama tu maksudnya tak ada lah tu. Sukar. Alright. Umi berapa lama lagi nama Umi di pentas seni ni? Nama Umi Aida. Habis saya berlakon. Okey, orang kata saya mungkin sudah berhijrah. Okey. Ke satu fasa yang lain. Alhamdulillah.
momen itu saya mengambil sekejap untuk belajar, but at the same time saya tidak melepaskan bidang saya yang lama ini. Okey. Saya menghargai nama yang Allah bagi dalam bidang ini dan saya menggunakan nama yang Allah bagi dalam bidang ini untuk membawa peminat-peminat saya atau orang yang kenali saya untuk bersama-sama dalam penghijrahan saya yang saya belajar ini. So maksudnya you will longer lagi lah, lebih maksudnya sehingga Tuhan bagi masa. Setakat ini tak ada term untuk bersara, untuk buku pasal industri, tak ada. Kerana saya percaya setiap Allah bagi rezeki, kita gunakan dengan jalan kebaikan. Ianya Masya Allah ada kebaikan tersendiri yang Allah dah plan kat situ. Bukan bermakna seseorang itu harus hijrah dan buang terus industri ini yang nampak hina sangatlah industri ini. Sedangkan kita boleh menggunakan industri ini yang dengan baik untuk kebaikan. Sebenarnya boleh jive together kan untuk bersama. Untuk kebaikan. Okay, now macam talking about kebaikan, Umi sekarang saya nampak yang kata seminar, saya kata daripada soalan pertama tadi. Your sister, Herma kata, kalau pergi konsert ramai je, bila dia buat this kind of hijrah ni kan, boleh tahu, boleh kira apa betul. How you feel sebenarnya tu? Ataupun it's okay? It's okay. Okay. It's okay. Sebab yang pergi konsert itu adalah pencinta kepada yang dia nak tengok tu. Diorang dah cinta. Tapi as a pengajar mungkin rugi kot. Sebab, yalah, saya tengok setting Irma buat tu macam, it's like concert. Okay. Masa kita buat tu lah. Ada beberapa. Dan ini, even saya buat baru ni juga. Ni akan datang ni. Sabah? Di Sabah. All ticket. Tak mahal pun. RM45, RM25. Kalau konsert tu Masya Allah. Ya. RM300, RM400, RM1,000 pun ada. Tak sampai berapa minggu kan. Sold out. Wow. Dan bila tengok, wow, penuh apa semua. Impian saya, semoga Allah nanti berikanlah pengetahuan, ilmu pengetahuan atau kepada orang ramai. Kesedaran betapa indahnya majlis ilmu yang diorang akan datang. Mungkin sebab diorang tak ada pengetahuan, tak ada kesedaran. Belum dibuka lagi. Belum dibuka. Sebab benda ini, Abi, apa-apa pun semua atas izin Allah. Amin. Jadi kita tidak boleh nak menyalahkan seseorang kalau dia tak ada ilmu. Kita hanya boleh never give up dan teruskan dengan izin Allah, Allah yang pilih untuk kita menjadi hikmat saja untuk sesuatu majlis dan kita buat. The rest is leave it to Allah. Kalau Allah yang bagi, gerakkan langkah seseorang itu semua atas aturan dia. Dan believe majlis Allah, Rasulullah, hak Allah untuk memilih. Dan yang tetamu yang datang itu adalah dah dipilih oleh Allah. Mungkin juga satu ujian dulu, ujian awal untuk your sister or yours untuk buat pengajaran macam ni, untuk bersabar. Mungkin insyaAllah dengan ni Tuhan akan gerak hati lebih ramai. Pengajaran dan juga never give up. Jangan give up. Kalau kita kata, Allah kenapa ni Fras lah tak datang ni. Tak. Satu usaha semampu yang you boleh. Sampai usaha tu dah habis. Okay, this is the usaha. Tetapi tak ada juga ni, okay dah leave it. You tak boleh just 100% leave it tanpa kita nak usaha marketing ke to get ini. Turunlah padang. Apa boleh buat. Muka ni kalau boleh turun dia letaklah merayu ke apa benda. Buatlah. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah. Itu yang saya lakukan. Jumpa, turun, jumpa sini. Untuk berapa ini. Buat selagi ada. Dan saya percaya Allah akan buka jalan tu. InsyaAllah. Dia maha baik. Dia maha pengasih dan penyayang. Dia tak ada nak ni. Jadi bersangka baik dengan Allah. Allah akan buka laluan itu. Dan dia pemudahkan ada nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Tunggu je. Ya Allah, dia akan gerakkan hati. Don't worry. Kita just berusaha je. Cuma never give up. Dan kita semoga Allah bagi juga pengetahuan kepada main media yang memainkan peranan untuk mendidik pembaca-pembaca. Kalau main media tidak memainkan peranan, how you nak mendidik pembaca? Masalah sekarang yang paling besar adalah main media yang mengikut arus apa yang viral sekarang. Mereka tidak mendidik
Mereka membagi benda yang nonsen-nonsen di highlight. Jadi dia telah mendidik pembaca untuk berfikiran yang label macam tu. You nak salahkan siapa sekarang? Benda ini banyak peranan penting. Kalau you teamwork dengan ini semua, you mendidik masyarakat dan masyarakat akan pergi kat situ. Okay. Tapi dia lebih mendengar kepada suara yang negatif untuk disebarkan. Kenapa? Suara negatif itu sudah kuat. Yang positif tu yang you perlu kuatkan. Untuk mengambuskan yang Ya. negatif. Kalau negatif dah di situ dan you wawarkan lagi negatif, untuk apa? Api membakar api. Sebab kehidupan kita sendiri tahu kebaikan macam mana pun dia kat situ. Dia tidak akan dibesar-besarkan. Saya suka topik media tu, Ami. Negatif itu dia cepat. Apa saja negatif, dan you sebarkan. Dia jadi virus. Mudah. Dia jadi virus dan you mendidik masyarakat yang menjadi macam mana. Dan you sendiri, Abi, you tengok sendiri masyarakat kita macam mana. Nilai kemanusiaan. I'm not talking about agama. I'm talking about nilai kemanusiaan. Sejauh mana nilai kemanusiaan kita sudah habis. Kenapa? Semua all negatif yang you input. Siapa peranan yang penting tu? Media. Ya. Media arus perdana yang dipertanggungjawabkan ni. Kalau kau media sosial tak bolehlah sebab itu personal, right? Maksudnya it's not personal. Itu di luar kawalan. Di luar kawalan, tetapi itulah yang juga. boleh dikawal yang Umi cakap tadi lah. Yalah. Dan di luar kawalan itu yang media yang di luar kawalan juga mereka juga akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, itu yang paling menakutkan. Ya, sebab kehidupan kita sementara je kat sini. Katalah paling kuranglah 40 tahun lah. Okeylah 60 tahun lah ekstra. 70 tahun umur. Senang 63 lah ikut Nabi. Nah, itulah paling bagilah 70 tahun. Tinggal sisa berapa? 40 tahun lagi. Itu aja yang you kejar. Sedangkan yang sana tu kekal forever. Kita tak nak fikir apa penulisan kita, apa pembagian kita pada input pada masyarakat generasi yang rosak adalah bertanggungjawab kita. Setiap tulisan, setiap mengizinkan orang untuk berkata buruk adalah tanggungjawab kita juga. Memberi orang panggil apa? Memberi umpan untuk orang untuk berkata buruk. Ya. Untuk create negative thought untuk masyarakat. Dan menjadi mereka tidak nampak benda itu sedangkan benda itu adalah satu penyakit yang besar dalam diri. They call what? Fitnah. Itulah fitnah. Startnya fitnah. Wow, takut juga Mi. Umi dah cerita-cerita pasal ni lagi macam bukan. But it's real, betul-betul. Even saya sendiri pun takut kerana benda ini akan menguji kepada kita semua. Tak kira apa sekalipun, kadang-kadang kita mendapat input-input yang negatif, kita sendiri dalam berkata, apa ni? Nampak? Benda tu mendidik kita secara tidak langsung. Tapi itulah kita manusia, kelemahan manusia. Apa yang mampu kita buat, kita istighfar balik. Alright. Okey, sebelum tutup soal... Dah nak habis. Cepat sangat. Tak sebelum nak bercakap apa lagi. Kata dah setengah jam. Alright, bukan. Saya nak sambung yang benda ni. Selebriti, orang popular macam Umi, letak yang positif macam mana pun, your friend, your fans, akan ada netizen lah they call. Ada yang tak betul. Itu juga mengumpan. Untuk orang berkata negatif. How you handle? You nak delete satu-satu? Taklah. Saya tak pernah delete kalau orang nak kata kutuk saya. I'm okay. Tak, maksudnya most welcome. When you not yourself je, mungkin apa yang isu you bangkitkan. Okay. Abi, how you nak mendidik orang-orang macam tu? Susah, Abi. Even anak kita nak jadi baik pun takes time. Ya. Ini kan masyarakat yang hidup dah bertahun-tahun dengan elemen negatif yang dah lama terperap untuk yang terus didik. Dengan latar belakang kita tak tahu, Wallahualam, untuk yang didik. No, kita tak ada kuasa benda tu. Contoh nak didik anak pun susah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tahu apa yang kita buat itu tidak salah dan it's okay. Dan untuk orang nak kutuk kita, it's okay. Kita tak minta orang dipuji dan tak heran untuk dikutuk. Tidak apa. Kalau kita terasa dengan kutukan orang, bermakna kita mengharap pujian orang. Allah Akbar. Kalau kita terasa, dia ni, makna apa yang you buat tidak ikhlas. Maksudnya kita kita nak orang
kredit kita untuk ini, untuk ini. Bila tak dikredit, kita sentap atau terasa. Mana tak cukup ikhlas apa yang kita lakukan. Orang tak like pun kecil hati. Kecil hati. Masalah lagi tak puji. Sikitnya like apa semua kan. Itu tu penyakit hati sebenarnya. Media sosial sendiri yang telah mendidik. Dia mendidik generasi kita juga untuk menjadikan sick lah. I will call it sick. Sick. Mental. Yang you terpaksa nak like orang, nak itu, nak ini. Kehidupan media sosial yang penuh penipuan you tunjuk. Sebenarnya habis je tu live you pun huru-hara yang Wallahualam. Yang you terpaksa portray semua yang bagus-bagus. Dan tak malu untuk nak berkongsi luar dan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi memang macam tu sekarang ni. Sebab tu saya cakap, itu saya cakap, media sosial sekarang ini yang mendidik masyarakat untuk jadi macam tu. Untuk mendapat kesedaran, bukan semua orang. Ia perlu ilmu. Hidayah juga tu sebenarnya. Hidayah dan juga ilmu, Wabi. Kalau kita belajar sesuatu dan kita faham kehidupan itu, kita tak akan buat. Kalau kita buat pun kita akan, oh Allahu Akbar, lupa. Kita akan sedar balik, istighfar balik. Sebab manusia itu lupa, itu normal. Saya selalu cakap pasal ilmu ni. Orang sebenarnya fobia. Bunyi ilmu je. Macam Mereka takut. Takut macam apa? Takut cerdik ke apa? Bukan takut cerdik. Mereka akan cakap ekstrim. Saya pernah digelar ekstrim agama. Serius? Ya. Umi tu dah ekstrim. Ekstrim. Kalau boleh saya macam, saya ketawa je lah. Tapi saya nak pembetulan. Itu bukan ekstrim. Sebab saya bodoh, saya tak banyak-banyak belajar. Baru nak belajar. Itu yang kata ekstrim. Itu baru basic je saya belajar. Ekstrim because you buat madrasah Aisyah Musola macam majlis itu dah ilmu, diiktiraf ekstrim. Alah. Tapi itu untuk orang yang macam mana punya level untuk berkata. So benda tu you kena jangan take serious. Untuk orang yang berkata itu macam tu okey. Maafkan. Jangan serius sebab yang sakit you nanti bukan orang itu. Betul, jangan serius. Dalam live even bukan selebriti ke, sebab sekarang dah jadi media sosial, semua orang boleh attack kan. Jangan take serius lah. Tidak, nanti sakit mental. Dah, rasa serius sangat-sangat dengan Umi Aida ni. Oh, takut pelakon heavy kan karakter. Kata setengah jam ni. Hari ni isu kata light. Tapi I rasa macam heavy. Tapi kalau dengan saya macam tu lah. Alang-alang bercerita. Bukan cerita dengan pasal bukan budak-budak BBNU. Kita ni tua-tua you dah sekarang. Tua-tua you. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam InsyaAllah. next Wilayah Kubai. Assalamualaikum.